Cara upgrade hubungan rumah tangga itu yang kami nak bawakan bersama anda di Wanita Hari ini. Sebenarnya kalau kita cerita tentang rumah tangga ni, dia ada fasa-fasa yang berbeza. Fasa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan fasa yang paling cemerlang, kita nak tengok sejauh mana hubungan tu boleh kekal. Bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan dan menaik taraf hubungan itu daripada baik menjadi lebih baik. Siapa nak hubungan yang sama je, stagnan je kan. Mesti semua nak sesuatu yang baru, yang ada spark lah katanya. Okey, ini dia kami nak bawakan 3 tetamu istimewa. Tadi kita dah dengarkan suara Hasnul. Kita juga bersama dengan Hasnul. Selamat datang. Terima kasih. Kita jumpa yang di sebelah ni. Tak pastilah berapa tahun hubungan rumah tangga ni. Nampak macam awet muda ni macam baru kahwin. Terima kasih kerana dijemput saya. Saya rasa kalau tak silap saya minggu lepas baru saya bersanding. Tapi kalau ikutkan betul-betul, kalau ikutlah kan daripada tarikh pernikahan tu dah 16 tahun. 16 tahun tahniah Ifah Razia bersama kita hari ini. Cantik manisnya, tak ketinggalan juga kita bersama dengan Cik Syaiful. Sihat Cik Syaiful? Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah. Tambah pula bersama dengan idola saya satu masa dahulu. Sama. Sekarang masih. Waktu lagu 28 tahun tu saya masih di bangku sekolah, hafal lagu tu. Alhamdulillah. Hasnul, siapa peminat setia dia waktu ketika tu? Siapa tu ya? Okey, apa? Kejap lagi kita tanyakan soalan tu, tapi kita nak berbalik kepada topik kita, cara upgrade hubungan rumah tangga. Bila sebut upgrade ni kita tahu, upgrade ni Cik Syaiful, kita nak menaik taraf, nak memperbaiki. Tak semestinya hubungan tu terlalu bermasalah, tak semestinya hubungan itu dah sampai di hujung tanduknya. Betul. Tetapi kalau hubungan itu baik pun tak salah kalau kita nak upgrade menjadi lebih baik. Betul. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat fasa ataupun disebut sebagai cara upgrade ni, Cik Syaiful? Okey, terima kasih banyak kepada Cik Rina dan juga Cik Hawa. So tak lupa kepada abang otai kita. Cik Asnul dan juga Puan Ifah. Alhamdulillah, syukur. Hari ini topik kita cara ataupun bagaimana untuk kita upgrade hubungan yang sedia ada tu. Saya teringat apa yang dikatakan, saya petik satu daripada surah Al-Baqarah ayat 187 yang mengatakan bahawa isteri itu, kata Allah SWT, adalah pakaian kepada suami. Manakala suami itu adalah pakaian kepada isteri. Maka dia saling lengkap melengkapi. Orang yang hari ini sama je cara hidup dia, gaya hidup dia seperti semalam. Sama, tak ada beza. So itu orang yang terpedaya. Orang yang hari ini kehidupan dia lebih buruk daripada hari semalam, itu dinamakan sebagai orang yang orang kata orang yang sengsara ataupun orang yang binasa. Maksudnya hari ini lebih buruk daripada hari semalam. Tetapi yang kita nak bincangkan pada ni, topik kita adalah untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Subhanallah. Macam Puan Ifah katalah, dia rasa macam baru bersalin minggu lepas. Bukan bersalin, bersanding. Oh, bersanding. Bersanding. So maksudnya kalau ditanyalah, ni bagi orang yang dah berkahwin, adakah dia merasakan bahawa malam pertama dia mula berkahwin sama seperti malam yang dia tidur pada malam tadi dengan pasangan? Itu susah nak jawab tu. So dia akan pergi kepada 3 kelompok manusia tadi. Terpedaya, orang yang sengsara ataupun orang yang cemerlang, yang menjadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. So berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, saya nak bawa ringkas saja iaitu kita tak lari daripada 4 perkara, iaitu yang pertamanya adalah niat. So dan keempat-empat ini adalah menyentuh tentang perkataan NIAT. N yang pertama itu adalah niat. So kita nak upgrade diri kita, upgrade pasangan dan sebagainya untuk kita mendapatkan keharmonian yang lebih dalam rumah tangga. Dia mestilah nak tak nak bermula daripada niat, Cik Rina. So Cik Fiza walaupun Cik Hawa. Cik Hawa. So penerbit, minta maaf tersasul, marah orang belakang. So yang pertamanya dia bermula dengan niat. So nawaitu tu adalah kena betul. So kalau niat tu tak betul, tidak dipersetujui oleh hati, maka biasanya perubahan tu dia tidak akan membawa kekal ataupun lama. So yang pertama niat. So, itu kita ambil yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Kita simpan yang pertama sebab kita nak tahu juga niat Hasnul dan juga niat Ifah dalam hubungan rumah tangga. Itu juga kalau Hasnul dah berapa lama tahun kahwin dan bila ni rasa macam kena buat sesuatu ni nak naikkan balik kehangatan cinta tu. Okey, bagi saya pula lah 10 tahun perkahwinan. Of course kita ada ups and downs. Tapi jangan ambil ups and downs tu sebagai jalan akhir. Kita sentiasa ada jalan yang Allah Ta'ala bagi tu untuk memperbaiki keadaan tu. Yang paling penting bagi saya lah. Satu, komunikasi. Dua, dan ini bersangkut paut dengan komunikasi. Forgiving.
Kemaafan. Apa-apa yang kita buat pun kalau kita tak boleh communicate, macam mana kita nak minta maaf ataupun memberi kemaafan. Okey. Ini dua je bagi saya yang penting. Dua yang diletakkan dalam kehidupan rumah tangga Hasnul sehingga membuatkan 10 tahun itu ada kemanisan rumah tangganya yang tersendiri. 16 tahun Ifah Raziah bukan tempoh yang sangat singkat, lama untuk tahan. Saya percaya ada pasang surutnya, ada manis, ada pahitnya. Tapi bagaimana sebenarnya kalau ikut Cik Syaiful tadi, yang mana hubungan kita nak? Sama ada kita nak hubungan terpedaya, hubungan sengsara atau yang cemerlang. Ini dah fasa boleh dikatakan hampir cemerlang. Apa mungkin tips untuk nak upgradekan hubungan itu? Alhamdulillah, terima kasih Rina. Saya akan sambung daripada Cik Syaiful tadi, niat. Yang keduanya komunikasi dan juga kemaafan. Saya sambung lagi. Yang keempat adalah restu. Itu paling penting. Kejayaan macam contoh diri saya sendirilah. Kejayaan saya sampai hari ini saya masih bertahan kerana restu suami. Sikap memahaminya. Bertolak ansur. Kan? Dan yang nombor satu lah, kalau niat itu dah ada, dan ini kemaafan dan understanding, restu tu kalau macam mana bagus pun, kalau tiada restu suami atau pasangan dia, tidak akan ke mana pun. Betul sangat-sangat. Tidak akan ke mana pun. Itu saya percaya. 16 tahun tu ya. Saya, restu. Mendengar apa yang Ifah cakap tadi, kalau berdasarkan kajian pun, pasangan yang boleh bertolak ansur dan yang tak terima pergaduhan yang kecil-kecil ini, itulah pasangan yang bertahan lama. Kenapa penting untuk setiap pasangan fleksibel untuk terima kekurangan si isteri, terima kekurangan suami dan sama-sama menjadikan itu kelebihan untuk upgrade rumah tangga mereka. Cik Syaiful. Okey, first of course lah, satu, kita kena tengok kepada setiap manusia tu dia diciptakan ada kelemahan, ada kekurangan dan sebagainya. Contohlah kalau kita tengok Cik Hawa kita ni ujung minggu ni memang berbasikal, dia contoh kan. Ada kalanya yalah tengok kan. Ada kalanya basikal ni rasa macam tak best, kena upgrade, betul. So berarti apa? Berarti kita tidak terus menolak ataupun tidak terus menafikan kelemahan tersebut, tetapi kita cuba memberi peluang dan ruang untuk memperbaiki keadaan tersebut. Bak kata Cik Hasnul tadilah, so ada toleransi dekat situ iaitu kemaafan. So mungkin lepas ni lagu kemaafan lah, InsyaAllah. Raya tahun depan. So kata Ifah pula tadi adalah kita restu. Yang saya nak sambung sikit lagi tadi iaitu ilmu. So ilmu tu memainkan peranan yang penting. Bila soalan Hawa tadi, dia adalah berkaitan dengan ilmu juga, iaitu setiap pasangan yang nak upgrade dia punya orang kata hubungan di dalam kekeluargaan rumah tangga tersebut, ilmu wajib dicari. Kata Imam Asy-Syafi'i, sesiapa yang nak dunia dia kena ada ilmu, dan siapa yang nak akhirat dia kena ada ilmu. So maknanya sesiapa yang nakkan kesenangan, kemewahan, kebahagiaan, orang kata kecukupan dekat dunia ni, maka dia kena cari ilmu. Hatta ilmu memasak pun kena cari. Upgrade lah. Kan? Setuju sangat. So benda yang simple. Kalau di awal tadi kita dah sentuh permulaan apa-apa saja yang kita nak pastikan hubungan rumah tangga ni kekal, kena niat yang betul. Yes, niat yang Tapi disertai dengan ilmu juga. Ilmu dalam hubungan perkahwinan ataupun rumah tangga ni tidak pernah ibu bapa. Tidak pernah ada titik noktahnya. Kalau kita lihat bila sentuh tentang kita nak upgrade kan, kita nak memperbaiki, nak menaik taraf ini, bukan saja kita lihat daripada segi emosi pun kita kena upgrade, dari segi kewangan kita juga, tapi penampilan kita. Ifah Raziah mungkin boleh kongsikan dulu dan sekarang 16 tahun pasti ada jauh perbezaannya, semata-mata untuk kebahagiaan rumah tangga. Betul. Itu tak nafikan dalam rumah tangga kita wanita kan. Apatah lagi kita dah melahirkan anak kan. Mungkin perubahan fizikal tu sangat ketara, dan macam mana kita nak kembalikan waktu sebelum kita kahwin dulu kan. Benda-benda macam ni kadang-kadang ialah mengganggu emosi tau. Kadang-kadang membuatkan kita naik hangin tak tahu pasal apa semua kan. Jadi itulah dia asam garam di rumah tangga. Jadi kita ni, saya ni macam saya lah selalu berbincang dengan suami. Suami saya selalu support saya. Bab-bab cantik ni memang dia tahu bini dia bagi peluang. You nak apa dia bagi. Dia siapkan saya. Itu saya betul dapat suami saya macam jenis tak kedekut tentang saya nak apa saja dia bagi. Tu saya cakap daripada untuk upgrade kan, dulu kita ada rumah kecil, sekarang pergilah rumah besar sikit. Besar sikit. Mungkin kita simpan duit kita ada besar lagi kan. Kereta yang kecil, kereta yang besar. Itu subjektif. Ikut kemampuan masing-masing pasangannya kan. Jadi
Tapi janganlah pula kita ni isteri ni dah memahami suami tu, janganlah pula Ambil suami kesempatan. tu ambil kesempatan pergi upgrade kahwin lagi lain-lain. Itu pun boleh jadi upgradekan juga dalam apa orang cakap ya soal kekeluargaan rumah tangga kan. Jadi kita kena Macam give and amaran take itu. lah. Macam tu. Macam amaran jugalah buat para suami di luar sana. Tapi kan. Hazrul macam gelap, macam suka juga. Sebenarnya laki-laki yang berdua orang dengan kita ni dia nak tapi tak mampu Tak bercakap. keluar. Yang hati dia VO je. Betul je. Itulah macam tadi Cik, saya pun bercakap apa-apa pun kita buat niat ilmu dan kita pun jangan lupa kita pun kena jaga luaran kita, fizikal kita untuk kita nak bertahan lama ni, kita nak sentiasa tarik perhatian suami, tarik perhatian isteri. Tapi Hasnul sendiri sebagai seorang suami, apa yang selalu dilakukan untuk tarik perhatian isteri kembali? Saya suka masak juga kadang-kadang kat rumah. So saya ambil hati dengan cara saya ambil hati dia macam tu lah. Okey, saya nak masak ni hari ni. Saya nak masak. Dia pun alhamdulillah. Okey. Kadang-kadang tapi kebanyakan kalinya saya suka beriadah. Beriadah, suka bawa dia keluar, suka bawa dia berjalan dengan anak saya yang kecil sekali tu. Sebab dengan cara itu je saya boleh merapatkan hubungan, memahami, dia pun faham apa yang saya suka, apa yang saya tak suka. Saya pun sama macam tu. Suka beriadah lah, selalu pergi bawa jalan. Tapi kan kalau kita lihat memang lelaki fokus dia kalau dia nak upgrade, dia akan pastikan keselesaan kehidupan dalam rumah Betul. tangga tu, upgrade kewangan dan sebagainya. Sampai ada masa lupa untuk upgrade penampilan diri sendiri. Berbanding dengan wanita. Wanita memang menjaga penampilan. Jadi kejap lagi kita sambung. Tapi sebelum tu, Kita saksikan dulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, cara upgrade rumah tangga. Menambah variasi dalam kehidupan kita. Contohlah kalau kita pakai kereta pun, kita mesti nak upgrade kereta kita ke kereta yang lebih sedap. Sama juga dengan perkahwinan. Kalau kita tak upgrade, nanti kita akan rasa macam jauh dengan pasangan kita. Bila dia bekerja, kita pun bekerja, kita tak ada masa untuk bersama. Jadi memang setiap masa tu kalau kita perlu improve, kita improve. Upgrade tu dari segi supaya menjadikan dia lebih menarik. Bila keluarga kita bertambah, seperti contohnya anak bertambah, kita akan cari jalan bagaimana keluarga kita dapat mencari jalan supaya hubungan kita bertambah baiklah. Perlu sebab kita dalam keluarga ni semakin lama keluarga tu semakin membesar. Kalau kerja tu bagi dia, kerja sekarang tu tak mampu untuk menampung anak yang kedua dan ketiga. So jadi dia kena buat kerja tambahan ke kan, buat bisnes. Selepas kahwin kita sama-sama improve. Dia tak ada tempoh bila sebab perjalanan rumah tangga tu setiap masa berubah-ubah. Tidak dapat menetapkan masa yang untuk upgrade lah. Dia seperti satu perjalanan yang progresif. Jadi sekiranya ada masalah di certain tempat tu, kita cuba perbaikilah. Ada tempoh masa yang betul-betul spesifik. Bila mana umur kita dah meningkat, dari segi panggilan kita tak boleh lah macam dulu panggil babe ke. Mungkin kena lebih romantik sikit lah bagi saya. Kita akan cakap dari hati ke hati. Kita tak akan simpan sebab untuk lelaki ni dia tak akan faham apa yang kita rasa walaupun kita bagi hint. Jadi apa yang perlu kita buat, okey kita cakap sayang gini dan kita perlu selesaikan. Kita Cari jalan tengah lah. Kita kena admit yang itu satu masalah. Kemudian kita kena muhasabah. Mungkin ambil masa sendiri untuk berfikir. Jadi bila keadaan dah sesuai, kita datang dan berbincang balik lah. Cara komunikasi kita lah. Kalau contoh kita bergaduh kan, boleh pujuk dia, bawa dia pergi makan yang tempat-tempat yang agak special sikit. okey, itu tadi pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan cara untuk upgrade hubungan rumah tangga. Tapi berbalik kepada apa yang kita bincangkan tadi tentang soal penampilan juga penting untuk kita lihat ia sebagai salah satu orang kata poin lah dalam rumah tangga. Kadang-kadang kerana penampilan ini tak seberapa yang membuatkan ada mudahnya orang kata laluan ketiga itu masuk dalam ke rumah tangga. Tapi isteri selalu memang akan membuatkan sesuatu untuk suami. Tapi suami pula bagaimana dalam situasi nak upgrade hubungan rumah tangga melalui penampilan? Okey, terima kasih Cik Rina. Yang ini selalu dilema yang dihadapi orang lelaki.
kita lah. Kita. Kan? Tapi kita ada reason ataupun alasan yang cukup kukuh. Ke senjata? Senjata yang cukup kukuh. Baik, biasa kita melihat bahawa isteri yang selalu upgrade diri supaya cantik, penampilan cantik, kemas. Lelaki, subhanallah. Kan? Saya besar sebab berkahwin dengan dia lah, sebab dia masak sedap. Senjata lah tu. Senjata lah tu. Kan? Saya tak boleh buat benda ni sebab biasanya rumah saya yang siapkan semua. Saya nak keluar rumah pun rumah saya yang siapkan baju, gosok. Saya pakai je. So, benda-benda ni semua merupakan senjata yang kadang-kadang menyebabkan seorang lelaki tu berada dalam comfort zone, zon selesa. So, tu yang kadang-kadang bila isteri tak take care about dia punya penampilan dan sebagainya, dia akan pakai, minta maaf lah, apa yang ada je lah. Ya, betul. Yang itu yang akan menampakkan dia punya different tu. So bagi orang lelaki yang di luar sana, so please sepatutnya kita lebih mengambil berat tentang diri sendiri, di samping penampilan tersebut, di samping pasangan juga. Kita nak pasangan kita bagai permaisuri, tetapi diri kita bagaimana? So tanya diri kita kembali. So sebab itulah kita, kalau kita kepada sirah balik semula, bahawa Nabi SAW tidak pernah berada dalam keadaan dirinya yang orang kata tidak terurus di samping isterinya. Sentiasa dalam keadaan yang kemas, yang rapi, yang cantik. Itu contoh idola yang cukup bagus untuk diikuti. Yang itulah yang saya nak katakan dalam apa yang saya katakan pada hari ini. N, niat, 2, I, ilmu, A adalah akhlak. So berkaitan dengan Sorina tadi, maka yang ketiga itu adalah akhlak. Menjaga, upgrade akhlak diri individu itu sendiri untuk mendapatkan orang kata satu hubungan rumah tangga yang baik. Contoh, kalau pasangan tak suka mengukuk di hadapan pasangan, maka jangan mengukuk di hadapan pasangan. Upgrade diri kita. Tahun baru ni. So kalau dapat berhenti terus, lagi bagus. Kan? So yang T nanti kita sambung. Betul yang dikatakan, bila seseorang itu bersiap untuk pasangan, maksudnya dia menghormati pasangannya. Bila isteri bersiap, dia menghormati suami, dan suami menghormati isterinya dengan berpakaian yang elok, dengan sentiasa nak bagi isteri selesa dan senang, sedap mata memandang. Tapi itu dari segi luaran pula. Tapi orang cakap kalau perkahwinan yang bahagia ni semuanya komunikasi. Kenapa penting sangat tu untuk komunikasi dengan baik untuk upgrade rumah tangga? Saya. Yes. Bagi saya the positive and negative impact dalam sebuah perkahwinan tu it's only because apa yang kita cakap, apa yang kita dengar daripada pasangan kita. Kalau pasangan kita tak suka apa-apa tapi dia tak nak cakap pun masalah juga. Betul. Muka Simpan je. Muka je. Tarik je. Yang kita ni kenapa? Kenapa dia tak nak cakap? Itu senjata wanita. Bukan melalui lisan tetapi melalui perbuatan. Ekspresi. Tindakan. Tetapi bila dalam keadaan macam tu, itu yang boleh merenggangkan lagi keadaan tu. Dan kadang-kadang kita pula bersangka-sangka. Oh, dia ada orang lain ke? Oh, dia tak bahagia ke? Dia tak bahagia dengan kita. Di situlah bagi saya komunikasi tu amat penting. Be open, transparent. Buat apa-apa, pergi mana-mana, jumpa siapa-siapa, kita bagi tahu pasangan kita. Saya nak jumpa ni. Oh, dia ni lelaki. Oh, dia ni perempuan. Oh, dia ni orang insurans. Dia ni. Okey. Setidak-tidaknya pasangan akan memahami, okey, dia berterus terang. Sikap terus terang dia tu yang akan membuat kita ni jadi melekat lama. Cuba kalau kita cakap nak jumpa Ifah lah ni. Tapi jumpa orang lain. Tapi jumpa orang lain. Jumpa siapa pula? Jumpa Hawa ke kan? Tiba-tiba okey. itulah Alkisahnya kita jadi ikhlas berkomunikasi dalam hubungan rumah tangga. Kena transparent dan berkomunikasi. Itu yang terbaik sebenarnya. Kadang-kadang kita melihat bahawa kenapa penting untuk setiap pasangan, suami dan juga isteri, kena upgrade hubungan rumah tangga kerana kita mahukan kebahagiaan. Kadang-kadang bila kita upgrade, kita tak tahu pun bahagia ke pasangan kita, bahagia ke suami kita, isteri kita. Kalau Ifah sendiri kan, selalunya tahu dah. Tahu dah. Okey, dah tahu dah. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Itu yang sebenarnya kena jujur, kena menerima seadanya. Dalam pasangan hidup kita tu kita kena menerima baik buruk dia, kita kena terima. So yang mana yang tak elok tu kita cuba perbaiki, kan, jadi lebih itu upgradekan diri, sikap-sikap kita ni. Katakan suami kita ni suka malas sangat bangun pagi ataupun nak solat subuh. Jadi kita kadang-kadang nak memaksa susah kan. Kita tunjukkan kita ni solat dulu, lama-lama dia malu sendirilah. Jadi macam tu kita Secara halus. Senjata Halus kita sangat. pula. Melalui perbuatan dan tindakan. Perbuatan kita. Jadi sikap kita tu, kalau kita nak orang pasangan kita tu jadi baik, macam bagi contoh orang lain, I teringin isteri I nak macam tu. So bagi contoh je, hints kat kita, suami kita suka macam tu kot. Okey, jadi kita akan buat seperti mana suami kita
Mau Suka, kan dalam kehidupan rumah tangga kita. Okey, Setuju. kan? Betul kan? Betul. Suami kita tak suka saya pakai seksi-seksi. Okey, jangan pakai seksi. Jangan pakai, kalau nak pakai seksi untuk dia dalam rumah. Pakailah kan nak baik pun. Jadi kita kena, itulah komunikasi itu sangat penting juga. Setuju sangat Kena dengan ada Ifah Razia. Jangan ada dusta di antara kita ya. Baiklah. Okey, baik sangat kita punya perbincangan pada hari ini. Mungkin Cik Saiful secara ringkasnya kesimpulan mengenai topik kita pada hari ini. Okey, kesimpulan baik, saya bawa T yang terakhir itu sebagai kesimpulan. Setiap manusia, setiap insan, setiap pasangan diberikan T, iaitu apa? Time, masa. NIAT. T yang last adalah masa. So bila mana masa itu diberikan oleh Tuhan kepada kita selagi mana kita bernyawa, maka ambillah peluang tersebut untuk melakukan sesuatu perubahan, hijrah ataupun upgrade diri kita untuk kebaikan bersama. Ingat kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat daripada Ahmad. Itu sebagai kesimpulan saya pada hari ini. Maka jadilah seperti air hujan. Tak kira di mana nak jatuh, manfaat dia sampai pada siapa-siapa sahaja. InsyaAllah. Tapi kalau dilihat sebenarnya daripada sudut untuk kita upgrade diri, selalu kita nampak keupayaan dan kesungguhan seorang wanita. Dan lelaki kurang sikit. Mungkin kali ini lelaki ataupun suami juga perlu sama-sama untuk upgradekan diri dalam rumah tangga. Sangat perlu. Seperti mana yang saya katakan tadi, kedua-duanya memainkan peranan yang sangat penting kerana lelaki itu dijadikan oleh Tuhan adalah sebagai pemimpin. Apa jadi bila mana pemimpin tidak berubah? Maka jangan mengharapkan pengikut di bawahnya akan berubah. Maka sebagai pengikut, dia perlu ada sifat kepengikutan. Apabila pemimpin berubah, maka yang di bawah pun perlu berubah mengikut apa perubahan yang baik tersebut. Melainkan perubahan yang negatif, maka elakkan. Betul. Baiklah, cukup jelas di situ. Tapi satu poin daripada Hasnul, sebagai seorang suami, apa yang penting sebenarnya untuk kekalkan hubungan kemanisan dalam rumah tangga dalam usaha untuk memperbaiki dan upgrade hubungan ni? Secara umumnya saya cakap surprise. Alright. Surprise-kanlah selalu. Kejutan, buat kejutan. Kalau boleh hari-hari bagus. Kejutan daripada Hasnul. Okey, kena ada kejutan dalam rumah tangga, barulah ia dilihat sebagai salah satu cara untuk kita harmonikan dan jadikan ia satu hubungan yang lebih bahagia dan baik. Jangan bagi dia terkejut dengan nak nikah sekat- lain ke. Kejutan tu kita tak nak. Tapi kejutan yang Itu memang bisa membahagiakan. kata, Itu memang minta dikejutkan. Encik Saiful cakaplah kita nak setiap hari esok lebih baik daripada hari Betul. semalam. Kalau Ifah pula macam mana? Mungkin ada cara nak jadikan perkahwinan tu lagi seronok. Lagi seronok kalau boleh, kalau kita menambahkan zuriat kita tambah lagi. Itu pun upgrade. Ya, itu pun upgrade kan. Amin. Menambahkan bilangan ahli Amin, dalam amin. keluarga tu. Jadi yang seterusnya, Dan bila? seterusnya rasa dia tak ada. Jadi saya insya-Allah lah tunggulah kalau anak pula kahwin cucu. Itu pun menambah juga kemanisan dalam rumah tangga. Bila ada cucu Ada apa semua cucu. kan. Ibaratnya lah sekarang kita menyambut tahun baru Islam, al-hijrah. Jadi kita perlukan hijrahkan diri kita juga. Betul. Sesuatu InsyaAllah. yang lebih Alhamdulillah. bagus kan. Ibarat kita bagi manfaat pada orang lain tu benda yang sangat-sangat bagus. Jadi kita Barakallah. bila suami kita bagi satu cakap kebahagiaan dalam rumah tangga kita, keceriaan di situ, semuanya ada. Tak perlu orang cakap kau perlu kaya baru kau bahagia. Tak semestinya. Tidak semestinya. Baiklah. Kebahagiaan tu bukan kekayaan tu belum menentukan kebahagiaan. Betul. Banyak sebenarnya cara untuk kita upgradekan hubungan dalam rumah tangga, bukan saja dari segi sikap, dari segi kehendak pasangan, dari segi kewangan, tetapi segala-galanya yang menambahkan keceriaan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Seperti yang Encik Saiful cakapkan tadi, sebenarnya niat. Kalau niat yang baik, baik-baiklah hasilnya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana Encik Saiful, Ifah. Hasnul dan juga Ifah Razia bersama kita berkongsi pandangan mereka berkenaan dengan topik ini. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini.